sekarang ni kita nak masuk topik niqab di ambang perkahwinan. Sebenarnya ramai je orang yang dia sebelum bernikah dia dah berniqab. Tapi bila dia berkahwin, suami dia tak terima dia berniqab dan dia buka niqab kerana suami dia. Before kita pakai niqab, kita dah tahu dah kenapa kita pakai niqab. Dan perkahwinan pun adalah salah satu niat yang sama. Okay? So kita berkahwin pun salah satu niat yang sama, iaitu kita nak dapat redha Allah. Ada juga orang on off kemudian sekarang dapat hidayah balik dan pakai semula balik. Betul tak? Tapi sebaiknya jangan pernah terfikirlah bila kita dah pakai niqab, jangan pernah terfikir untuk buka niqab kita. Macam mana kita sebelum kita kahwin lagi, kita dah tahu dah bakal suami kita ni siapa, betul tak? Sebab tu dalam Islam kita ada tempoh pertunangan. Tempoh pertunangan ni adalah tempoh suai kenal, which is tempoh suai kenal tu dengan didampingi ataupun ditemani oleh mahram. Bagi sesiapa yang sebelum dia berkahwin, mungkin akan berkahwin. Jadi aku dah bagi tips macam mana sebelum kita kahwin, kita kena tahu pasangan kita ni adakah dia seorang yang akan support kita ataupun tidak. Walaupun kita tak kenal lagi pasangan kita sebetulnya, tapi kita dah boleh tahu kefahaman dia tentang agama di tahap yang mana. Ada orang dia sebelum kahwin dia dah pakai niqab, dah elok, dah pakai niqab semua, tapi sebab dia kahwin dia tak dapat pakai sempurna. Ini boleh kita kata salah satu ujian. Sebelum kita kahwin lagi, kita dah kena pilih pasangan kita tu siapa dia. Okey? Siapa pasangan kita? Dengan siapa yang kita akan berumah tangga. Jadi kita bukannya kena tahu kewangan dia sahaja, tahap kewangan dia sahaja. Hari ni kita berkahwin, kita ditanamkan mindset kita kena tahu tahap kewangan bakal suami kita. Supaya apa? Hidup kita senang. Tapi sebenarnya yang menyenangkan hidup kita bukanlah kewangan. Yang menyenangkan hidup kita, yang membahagiakan hidup kita adalah tahap ketakwaan suami kita. Okey, semakin takwa suami kita, semakin terpeliharalah kita. The first step, kita kena tahu dulu siapa yang kita berkahwin. Dan jika kita ni memang orang yang pakai niqab, apa yang kita kena buat sebelum kita kahwin adalah kita kena fahamkan dia bahawasanya selepas berkahwin nanti, saya nak awak, saya nak abang, saya nak suami saya, saya nak raja rumah saya, dia lebih memelihara saya. Itu adalah keinginan bagi setiap wanita yang berniqab. Bila saya kahwin, bila saya kahwin, saya nak suami saya lebih memelihara saya. Faham? Jadi bila kita faham kita kahwin bukan hanya kerana untuk kehidupan yang akan datang yang lebih senang, tapi juga kita nak kesenangan dalam urusan agama kita. Jadi sebab tu kita bukan semestinya kahwin dengan ustaz, bukan. Kita kena kahwin dengan orang yang bertakwa. Jadi sesiapa sahaja yang bertakwa, dia bukan semesti ustaz, bukan semestinya orang buat usaha agama, bukannya orang tabligh, bukannya orang PAS, bukan. Dia orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ni apa? Orang yang meninggalkan benda yang syubhah. Yang penting kita jaga diri kita dulu. Kita akan jumpa orang lelaki yang bertakwa. Katakan kita ni dah berkahwin, mula-mula kita dah berkahwin ni, kita baru mula nak pakai niqab. Okey? Nak pakai niqab lah. Rasa macam dapat hidayat nak pakai niqab kan. Rasa macam ya Allah, teringin nak pakai niqab lah. Rasa tu Allah Taala yang bagi. Rasa nak pakai niqab. Okey? So bila kita ada rasa teringin nak buat benda tu, so kita jangan lambat-lambatkan. Para wanita ni, para isteri-isteri ni, kita ni ada kehebatan. Kehebatan apa? Memujuk para suami. Kita ni ada, Allah Ta'ala kurniakan kita. Dengan kita macam-macam cara kita boleh buat untuk kita dapatkan sesuatu. Sebab tu dalam urusan dunia, bila kita nak gelang emas, kita boleh minta sampai suami kita tak mampu macam mana pun, boleh sampai mampu kasih kita. Itu dari segi keduniaan. Bagaimana pula akhirat? Macam mana kita nak pujuk suami kita untuk dia ni faham yang kita baru nak mula berniqab. Jadi apa yang pertama sekali adalah kita kena bagi dia faham dulu. Mula-mula sekali sebelum bagi dia faham, bagi dia dulu, ajak dia pergi kelas-kelas agama.
Kemudian bila dia dah pergi kelas agama, ajak dia pergi bergaul dengan orang-orang yang mana isteri-isteri diorang ni bernikah. Daripada situ, daripada dia dekat dengan agama, dia kemudian isteri-isteri orang yang dia bergaul tu pakai niqab, insya-Allah kita tak payah suruh pakai niqab pun, kita tak nak pakai niqab pun dia akan suruh kita pakai. Dan biasalah kalau suami kita dah suruh, bolehlah beli niqab yang mini hijab. Begitulah jalan cerita dia. Tapi sebelum dia suruh, korang bolehlah bagi dia faham dulu kenapa kita nak pakai niqab. Okey, seterusnya katakanlah suami kita tak setuju suami kita tak setuju kita nak pakai niqab. Apa kita nak buat kalau suami kita tak setuju? Kita jangan berhenti putus asa. Jangan putus asa, berhenti. Dahlah suami saya tak setuju. Dah. Tak bernikab, tak semestinya kita ni tak boleh menjaga maruah diri kita. Okey? So, jaga diri kita sebaik-baiknya. Okey? Faham kat situ. Jadi, janganlah ada macam dengan sebab niqab ni kita jadi isteri yang derhaka. Jadi, jangan juga dengan sebab niqab ni kita jadi wanita yang suka membising-bising lah pada suami dia. Ataupun pada mak ayah, jadi anak yang tak taat pada mak ayah, jadi anak yang derhaka. Kita tak nak macam tu. Kita nak jadikan niqab yang kita pakai ni dapat redha mak ayah kita. Kemudian bila kita dah kahwin, dapat redha daripada suami kita. Dapat kebanggaan daripada suami kita. Kita nak jadi macam tu. Okay? So, bila kita the second, bila katakan ada juga yang tanya, Kak Hudash, macam mana kalau orang yang dia dah pakai niqab, kemudian suami dia suruh buka niqab. Dia dah kahwin, dia memang pakai niqab. Tadi Hudash cerita dia belum pakai niqab kan, dia nak mula. So bila dia kahwin, suami dia suruh dia pakai niqab. Kat sini dia perlu keras sedikit. Sebab apa? Sebab dia bukan baru nak mula, tapi dia memang dah pakai niqab. So jadi dia perlu keras sedikit pada tahap ni untuk memujuk suami dia tu lebih lagi daripada dia baru nak mula pakai niqab. Macam tadi kita cerita dia baru nak mula pakai niqab kan. So tapi ni dia memang dah pakai niqab. Dari kecil dia pakai niqab. Kemudian dia kahwin, suami dia cakap tak suka. Okey, buka. Jadi apa saja alasan pun kita wanita perlu bijak dalam masa yang sama, tidak menjatuhkan mana-mana pihak. Tidak mengecewakan suami kita, tidak mengecewakan keluarga kita. Jadi kita ni kena bijak macam mana kita di posisi kita. Jadi macam mana nak fahamkan tu? Khidmat, taat perintah Allah. Cakap kita buat ni, kita taat perintah Allah. So, setakat tu sahaja, insya-Allah. Kita kahwin, kita kena fahamkan suami kita. In case suami kita dah okey, macam mana pula dengan ipar duai? Ipar duai kita okey ke dia pakai niqab? Macam mana kita nak masuk dalam keluarga orang? Okey, macam mana kita nak masuk dalam keluarga orang? Macam mana dia orang nak terima kita? Macam mana penerimaan dia orang? Ni kita cerita orang awam lah. Orang agama pun ada cara dia, orang awam pun ada cara dia. Okey? So orang agama nak masuk, ada je orang-orang agama yang dia orang ustaz-ustaz juga, tapi dia orang tak amalkan. Dia orang tak ambil beratkan tentang memakai niqab ni. Jadi macam mana kita yang pakai niqab ni nak mulakan? Jadi ada je cara dia. Jadi banyak juga orang agama sendiri pun, ustaz-ustaz sendiri pun, dia orang pun tak ada kekuatan kita ni sentiasa dalam ujian, tak ada kekuatan untuk amalkan pakai niqab sesama ipar dua. So terima kasih siapa yang join hari ni. Terima kasih banyak siapa yang dah share, siapa yang tag kawan-kawan. Terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah semoga ianya memberi manfaat. Okay? Pertama sekali kita nak manfaat, kita nak semua orang faham, kita nak semua orang dapat kebaikan. Apa yang tak baik daripada Hudash ni, semoga Allah Ta'ala ampun. Hudash minta maaf apa yang silap, apa yang kurang, apa yang terkasar, minta ampun daripada korang. Semoga Allah Ta'ala beri kita kebaikan yang melimpah ruah dan kerahmatan daripada Allah Ta'ala tu, tanpa Allah Ta'ala hisablah segala perbuatan kita. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.